Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 hingga ayat yang ke-126, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika mana kami jadikan rumah suci, yakni Baitullah, tempat perhimpunan manusia dan juga tempat yang aman damai, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk bersolat. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bersihkanlah rumahku untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang beriktikaf, dan juga untuk orang yang melakukan perbuatan rukuk dan juga sujud. Tahhira baitiya lit-ta'ifi nawal 'akifi nawar ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan berkata, Rabbi ja'al haza baladan amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, negeri yang aman dan juga sentosa. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikanlah rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu kepada golongan yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Qala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara fa umatti'uhu qalila, sesiapa yang kufur dan juga ingkar, kata Allah, maka akan kuberi juga untuk dia menikmati rezeki itu buat sementara waktu, sewaktu berada di dunia. Summa adtarruhu ila azabin nar, kemudian aku masukkan dia ke dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Khairiyah, pengerusi, saudara Abang Amir kita, timbalan pengerusi, setiausaha bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkait dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang bahagian yang pertama daripada ayat yang ke-125, iaitu bahagian yang berkaitan dengan sejarah Kaabah dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada Kaabah. Dan kita juga telah melihat tentang sejarah pembinaan Kaabah, bagaimana Kaabah suatu ketika dahulu telah dilanda oleh banjir besar dan sebagainya. Dan kita juga telah mengulas tentang bab yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma malam ni saya teringat ada satu soalan daripada kaum ibu pada pertemuan bukan bulan lepas, bulan sebelum bulan lepas. Dia ada tanya tentang isteri ketiga Nabi Ibrahim alaihi salam yang diberi nama sebagai Qanturah. Qanturah Bani Jawi ataupun Qanturah Bani Melayu. Jadi bila kita sebut tentang Qanturah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terdapat sumber ataupun riwayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam berkahwin seorang lagi setelah kewafatan Siti Sarah, yakni isteri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan ibu kepada
Nabi baginda Nabi Ishaq alaihi salam. Sarah ibu Ishaq, Hajar ibu Ismail. Kemudian bila Sarah meninggal dunia, maka Nabi berkahwin dengan hamba dia yang bernama Qanturah. Qanturah. Dan riwayat itu ada dalam apa tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah? Ada dalam Bible Perjanjian Lama ataupun Old Testament yang menyebut tentang pernikahan Nabi Ibrahim dengan Qanturah. Dan hasil perkahwinan dengan Qanturah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan 6 cahaya mata, tambah Nabi Ismail dan juga tambah Nabi Ishaq alaihissalam, menjadikan jumlah cahaya mata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 8 orang secara keseluruhannya. Okey, itu riwayat yang terdapat dalam Bible. Adapun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Qanturah, seperti mana yang kita nak lihat yang dibahaskan oleh ulama-ulama tentang kesahihan dia, tak ada satu pun riwayat yang disebut oleh para ulama mengenai perkara ini termasuk dalam kategori perkara-perkara sahih. Ada riwayat, tapi riwayat itu dhaif dan juga tidak kuat. Maka cerita tentang Qanturah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak boleh nak meletakkan 100% kebenaran cerita itu sebagaimana kita mempercayai wujudnya Hajar dan juga wujudnya Siti Sarah yang merupakan kedua-dua isteri Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun cerita tentang Qanturah itu dia masih samar-samar. Dia masih samar-samar. Ada yang kata ya dan juga ada yang kata tidak, disebabkan oleh sumber yang datang itu bukan daripada sumber riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama yang menerima cerita tentang Qanturah, kita sambung lagi. Ada ulama yang terima dan ada ulama yang kata kita hold dulu sebab tak ada riwayat yang sahih mengenainya. Adapun ulama yang menerima kisah adanya Qanturah ini dan juga 6 lagi anak Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka kata keturunan Qanturah ini merupakan keturunan bangsa Turki yang ada pada hari ini, pada sebahagiannya. Manakala ada sebahagian yang lain mengatakan keturunan Qanturah itu adalah bangsa Cina yang ada pada hari ini. Dan ada satu lagi pendapat yang mengatakan ada sebahagian daripada anak-anak Qanturah yang datang ke tanah Nusantara ini, dan Bani Melayu mungkin termasuk dalam kategori anak cucu cicit Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu taala a'lam. Dan berdasarkan kepada semakan yang saya lakukan terhadap kisah Qanturah, saya tak berani nak kata 100% kewujudan dia seperti mana kita berani menjamin kewujudan Sarah dan juga Hajar, kerana ianya terkandung dalam riwayat-riwayat yang langsung tak ada kesamaran dan juga riwayat-riwayat yang mempunyai sumber yang kukuh dan juga sumber yang kuat. Kalau orang nak terima, boleh terima. Kalau ada orang kata dia tak boleh nak terima sebab tak ada riwayat, dia kata hold dulu, tawakuf dulu, maka itu terpulang kepada dia. Kerana cerita itu dia bukan berkait dengan akidah, dia bukan berkait dengan syariat, dia hanya berkait dengan nasab keturunan dan juga berkait dengan cerita sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun kalau benda tu melibatkan syariat, melibatkan akidah dan sebagainya, maka itu kita kena pastikan kisah itu benar-benar kisah yang betul dan juga kisah yang nyata. Mempercayai wujudnya Qanturah ataupun tak wujudnya Qanturah, dia tak termasuk dalam kategori rukun iman. Kerana dia adalah cerita sejarah, maka oleh sebab itu sebahagian para ulama mengambil pendekatan kita hold dulu sementara menunggu kalau ada bukti yang kukuh yang menandakan tentang perkara itu. Wallahu taala a'lam. Dan saya pun bila saya semak, saya baca 2-3 kali tentang perkara itu, saya pun kata mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat penilaian dan juga boleh membuat semakan semula mengenai kisah yang berkaitan dengan Qanturah, sama ada untuk berada di kita kata kelompok yang pertama yang menerima benda itu, ataupun untuk berada di kelompok yang kedua yang tawakuf terlebih dahulu sebelum datangnya bukti-bukti yang sharih, bukti-bukti yang jelas dan juga nyata mengenai perkara itu. Wallahu taala a'lam. Okey, kemudian insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kepada ayat yang seterusnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika mana kami jadikan rumah suci, yakni Baitullah itu tempat perhimpunan manusia dan juga tempat yang aman damai. Jadi manusia diperingatkan bahawa Kaabah itu yang telah cerita panjang lebar sejarahnya pada pertemuan yang terdahulu, dijadikan sebagai pusat perhimpunan dan juga pusat perpaduan umat Islam sedunia, sebagai tempat yang aman damai.
Dan kerana itulah ia dilambangkan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun, dan tiada siapa pun yang berhak melarang orang Islam untuk beribadah di kawasan itu, as long as mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesiapa sahaja dibenarkan untuk masuk ke dalam rumah itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam ni pada hari ini bukannya ciptaan orang Arab. Dia bukannya ciptaan orang Arab, sehingga Bani Israel keberatan untuk menghadap ke arahnya untuk tujuan peribadatan mereka. Kerana apa? Kerana Kaabah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, nenek moyang kepada umat Arab dan juga nenek moyang kepada Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan cerita tentang Kaabah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, salah satu tujuan dia adalah untuk memberitahu kepada Bani Israel, sewaktu mana kiblat itu dihadapkan ke arah Baitul Maqdis, maka kamu berbangga, itu adalah kiblat kamu dan sebagainya, itu adalah kiblat nenek moyang kamu. Sedangkan apabila Allah mengarahkan Nabi Muhammad dan juga umat Islam untuk kembali menghadap ke arah Kaabah, kamu tak mahu ikut. Sedangkan dalam masa yang sama, Kaabah itu juga merupakan tempat yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan nenek moyang kepada kaum Arab daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Bani Israel daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi mereka ni seolah-olah ada double standard, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seolah-olah mereka nak menganggap apa sahaja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak betul dan juga salah, dan mereka cuba untuk mencari-cari alasan, dan antara alasan yang mereka kemukakan, kami nak apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam baru kami akan ikut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jawab, sebenarnya Kaabah tu pun Nabi Ibrahim alaihissalam yang bina. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bina dan jadikannya sebagai tempat beribadah. Jadi mengapa kamu masih rasa keberatan untuk beribadah ke arah Kaabah? Jadi itu satu bentuk, kita kata, jawapan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keangkuhan Bani Israel. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengemukakan jawapan yang sebegini, maka ia memberi satu bentuk argumen dan juga hujah yang kuat bahawasanya Bani Israel ini menolak untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebab mereka betul-betul berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh hawa nafsu mereka yang tidak menyukai Nabi yang datang daripada bangsa lain selain daripada bangsa mereka. Kalau ada kata Nabi yang terakhir datang daripada bangsa mereka sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, belum tentu mereka akan taat. Kerana Nabi Musa pernah hadir dalam kalangan mereka, Nabi Isa alaihissalam juga hadir dalam kalangan Bani Israel, tetapi mereka tetap mendustakan dan juga melakukan pendustaan, pembunuhan, melakukan jenayah-jenayah, massacre, genocide dan sebagainya kepada nabi-nabi mereka. Nabi Yahya dibunuh dan sebagainya. Maka Bani Israel ini sebenarnya dia nak apa? Sebenarnya dia nak, kalau boleh, apa yang mereka nak buat di atas muka bumi ini, mereka boleh buat ikut hawa nafsu mereka, tanpa ada peraturan dan juga tanpa ada keterikatan dengan syariat dan juga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka daripada dulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sehingga ke hari ini, itulah mereka. Walaupun PBB itu ada undang-undang, walaupun undang-undang dunia ada undang-undang mengenai peperangan dan sebagainya, tetapi mereka merupakan golongan yang suka untuk melanggar perkara-perkara tersebut, sehingga mereka sanggup melakukan pengeboman terhadap kediaman awam, mereka sanggup melakukan pengeboman terhadap hospital-hospital, tempat sumber makanan dan sebagainya. Kerana itu sikap mereka, bukan sekarang je, daripada dulu lagi sikap mereka yang tidak mahu mengikuti peraturan yang diturunkan kepada mereka. Bagaimanapun, Kaabah itu bukan tempat untuk digantung berhala padanya, bahkan tempat yang menjadi arah bagi umat Islam untuk melakukan apa jua ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang selain daripadanya. Jadi para ulama tafsir mempunyai beberapa tafsiran tentang maksud keamanan di sini. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, dan kami jadikan rumah suci itu, yakni Baitullah itu, sebagai masabah,
sebagai tempat perhimpunan bagi manusia, wa amnan, dan juga tempat yang aman damai. Apakah yang dimaksudkan dengan aman di situ? Maka ulama mempunyai beberapa tafsiran. Antaranya mereka menyebut aman di sini merujuk sebagai aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesiapa yang masuk ke dalam rumah ini dengan niat yang ikhlas dan mengharapkan pahala, pergi ke Kaabah, pergi ke Masjidil Haram, beribadah di sana dengan niat yang ikhlas dan dalam masa yang sama mengharapkan pahala, nescaya dia akan terselamat daripada azab dan juga ancaman seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran ini diperkukuhkan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus wala yafsuk, raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kefasikan, seperti melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata nescaya dia akan kembali bebas daripada dosanya bagaikan hari dia dilahirkan oleh ibunya. Yakni dengan erti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu orang yang pergi haji bersungguh-sungguh dan juga benar-benar untuk mendapatkan keredaan Allah, dia akan pulang seperti mana lahirnya seorang bayi yang diibaratkan sebagai sehelai ataupun selembar kain yang putih. Yang putih yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua menyebut sesiapa yang masuk ke dalamnya, nescaya dia akan aman daripada balas dendam. Dia tidak lagi dikejar setelah berlindung di dalamnya. Dan ini berlaku bila? Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, peristiwa Fathul Mekah, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi march, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama-sama dengan sahabat-sahabat baginda memasuki kota Mekah, antara sabda awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sesiapa yang berlindung di Kaabah dia akan selamat, dan sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Siapa-siapa yang berlindung di Kaabah dia akan diselamat, tidak akan dikejar. Sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, kerana Abu Sufyan merupakan pembesar Mekah pada ketika itu, juga dia akan selamat. Maka ini adalah tafsiran yang kedua yang merujuk kepada perkataan amnan, tempat yang aman damai tadi, yakni apabila seseorang itu masuk ke dalam Kaabah maka insya-Allah akan terhalanglah dia daripada dibalas dendam ataupun dikejar, diugut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada juga pendapat yang menyebut aman daripada hukum hudud. Maknanya siapa-siapa yang masuk ke dalam Kaabah dia aman daripada hukum hudud, kerana hukuman had tidak dilakukan di sini. Pembunuh tidak dikisas, pencuri tidak dipotong tangan, dan penzina tidak direjam. Penzina tidak direjam ketika mana berada di dalam Kaabah. Tapi apabila mereka keluar daripada kawasan itu, kena rejamlah kalau mereka melakukan kesalahan. Tapi kalau mereka berada dalam itu, maka di tempat itu mereka tidak dikenakan apa yang dikatakan sebagai sebagai hukuman hudud tadi, kerana tempat itu merupakan tempat yang aman, tempat yang aman, ataupun tempat yang tidak dilaksanakan hukuman hudud padanya, ataupun tempat yang tidak dilakukan hukuman hudud di dalamnya. Adapun di luar dia tu berlakulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kerana tempat itu dijanjikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Arabi ni bukan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi yang Wahdatul Wujud tu, yang tu tasawuf. Yang ni Ibnul Arabi ni Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama dalam bidang Al-Quran, yang mengarang kitab Ahkamul Quran. Ibnul Arabi dia memilih tafsiran yang kedua sebagai tafsiran yang sahih, yakni sesiapa yang masuk ke dalamnya aman daripada balas dendam, dia tidak dikejar lagi setelah berlindung di dalamnya. Itu pandangan yang dia pilih, kerana keamanan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bagi menyahut permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana menempatkan anak dan juga keluarganya di situ. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam menempatkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam di situ, maka antara benda
yang Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah dan mohon kepada Allah supaya diberikan keamanan dan juga keselamatan apabila berada di situ. Maka Abu Bakar Ibn al-Arabi, Syekh Abu Bakar Ibn al-Arabi, dia memilih pandangan yang kedua ataupun tafsiran yang kedua sebagai tafsiran yang kuat berbanding dengan dua tafsiran lagi, yakni tafsiran yang pertama dan juga yang ketiga tadi. Jadi umat Islam pada masa kini sepatutnya memilih tempat ini sebagai tempat untuk berunding bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan mereka. Sepatutnya tempat itu, kerana tempat itu merupakan tempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat yang mempunyai keberkatan. Jadi umat Islam pada hari ini, yang jadi malang bagi kita pada hari ini, kita tak mampu untuk bersatu. Seperti mana bersatunya dunia barat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menyokong Israel secara total. Mula-mula John Biden, Presiden Amerika, pergi ke Israel. Kemudian Rishi Sunak, Perdana Menteri UK, pergi ke Israel, bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Kemudian tadi ke semalam, Perdana Menteri Belanda dan juga Perdana Menteri Perancis pergi ke sana menyatakan sokongan, dan mereka menganggap Hamas adalah teroris, sedangkan Hamas berjuang untuk membebaskan tanah Palestin daripada cengkaman penjajahan dan menuntut kembali hak mereka. Hamas tak serang orang awam, tidak seperti mana mereka menyerang golongan awam dan mengebom hospital-hospital. Itu tak dilihat sebagai genosid, kekejaman. Tetapi apabila melibatkan serangan Hamas, walaupun serangan itu dilakukan ke atas pasukan tentera dan sebagainya, dianggap sebagai sebuah kekejaman. Maka itu beza tafsiran orang-orang barat terhadap kekejaman, dan itulah betapa hipokritnya mereka dalam memperjuangkan hak asasi yang selama ini mereka angkat sebagai nilai utama di tempat mereka. Apabila melibatkan Israel, maka segala-galanya adalah betul. Apabila melibatkan Palestin, rakyat Palestin dan juga Hamas dan juga orang-orang Palestin, maka semuanya adalah salah dan juga silap. Bahkan media-media utama mereka sentiasa menggelar rakyat Palestin ini as a militant, sebagai militan yang nak menghancurkan keamanan dan sebagainya. Maka kita nak pergi sana memang tak mampulah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kerana kita tak ada apa yang dinamakan sebagai nafrul khas, yakni kerahan secara khusus untuk kita pergi ke sana. Dia jihad, dia mesti mendapat keizinan pemerintah dan dipanggil oleh pemerintah untuk pergi ke sana. Adapun tentera-tentera kita, kenapa tidak dihantar? Ada orang tanya, kenapa tak hantar tentera-tentera ke sana? Tak boleh. Kita ada perjanjian antarabangsa, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kita ada sempadan negara-negara yang mana boleh masuk, yang mana tak boleh masuk dan sebagainya, kerana dia melibatkan benda jangka masa panjang. Dia melibatkan hubungan antara dunia selepas daripada itu. Maka sebelum nak sampai ke tahap tu, rundingan merupakan salah satu cara yang penting untuk mendapatkan keamanan bagi Palestin. Untuk mendapatkan keamanan, runding dengan negara-negara Islam, runding dengan negara-negara Arab. Maka itu merupakan salah satu jalan sebelum mungkin akan ada tindakan yang lebih lanjut selepas daripada itu. Dan alhamdulillah, hari ini kita dapat satu berita gembira. PBB, UNGA, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, menerima cadangan daripada negara-negara OIC yang disokong oleh Malaysia, salah satunya yang disokong oleh Bangladesh dan juga beberapa negara Arab yang lain, untuk memanggil sidang khas bagi membincangkan isu Palestin dan segera untuk melakukan gencatan senjata yang semakin bagi krisis yang semakin berpanjangan pada ketika ini. Hari ini baru keluar berita tu, maknanya PBB menerima cadangan OIC, yakni Kesatuan Negara-Negara Islam tu, untuk memanggil sidang bagi menjadikan gencatan senjata yang ada pada hari ini sebagai plan utama ke arah kedamaian di Asia Barat pada ketika ini. Jadi umat Islam pada masa kini sepatutnya memilih tempat ini sebagai tempat untuk berunding, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Tapi malangnya umat Islam dia tak bersatu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ramai, tapi mereka tak bersatu, masing-masing ada kepala sendiri.
Masing-masing suka tuduh-menuduh antara sesama sendiri. Masing-masing dia suka berbalah dan juga suka berperang antara sesama sendiri. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita tengok di pihak barat dan juga di pihak penyokong-penyokong Israel, mereka sentiasa bersatu padu menyokong Israel dalam apa jua keadaan dan juga situasi sekalipun sanggup terbang daripada Amerika pergi ke mana? Pergi ke negara Israel semata-mata untuk menyatakan sokongan. Kita hanya sekadar sokong pada mulut, tapi dari segi tindakan kita tak melakukan sesuatu yang lebih besar berbanding dengan apa yang mereka lakukan. Kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun. Itu kata-kata Sayyidina Ali, dan kita kena ingat, walaupun kita berada di pihak yang benar macam mana pun, akidah yang benar macam mana pun, kalau anda kata kita tidak menyusun strategi dengan betul dan juga tidak menyusun strategi dengan baik, maka kita tidak akan mampu untuk mencipta kemenangan. Kena tunggu Imam Mahdi muncul lah. Kena tunggu Imam Mahdi muncul dan juga Nabi Isa AS turun. Takkan nak tunggu saat tu kan? Takkan nak tunggu saat tu. Kita percaya saat tu akan tiba. Tapi sebelum saat itu tiba, dia kena ada usaha daripada umat Islam untuk mengukuhkan kesatuan antara sesama mereka. Dan semoga dengan berkat rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, segala penyelesaian akan mudah tercapai. Sebagaimana ia diakui oleh Al-Quran sebagai tempat yang aman dan dituju oleh manusia. Maknanya tempat itu menjadi tujuan bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tempat ini aman damai. Meskipun pada ketika dunia semuanya berada dalam keadaan huru-hara akibat perang. Rusia dan juga Ukraine perang. Okey. Negara-negara Arab, Syria, Iraq dan sebagainya bergolak. Tapi Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kawasan itu sebagai kawasan yang sentiasa berada dalam keadaan yang aman damai. Kerana apa? Kerana di sana terdapat apa yang dikatakan sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Mekah ini dijadikan kawasan aman? Kerana padanya terdapat makam Ibrahim, datuk yang teratas bagi kebanyakan umat Arab, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini sekaligus menjadi lambang perpaduan di antara manusia. Kerana daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini muncul dua keturunan besar, Bani Israel dan juga orang Arab. Bani Israel dan juga orang Arab, dan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan lambang kepada perpaduan umat manusia secara keseluruhannya. Jadi pembinaan Kaabah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah itu kedua-duanya diperintahkan supaya menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah solat. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Jadi Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan makam Ibrahim. Apa makam Ibrahim ni? Kubur Nabi Ibrahim ke? Bukan. Iaitu kawasan kesan tapak kaki pada batu pelapik kaki yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika mana membina Kaabah. Yakni kawasan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam letakkan kaki dia ketika mana dia nak memulakan pembinaan Kaabah sebagai tempat solat bagi orang yang telah selesai mengerjakan ibadah tawaf. Yakni tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum, selesai tawaf kudum tu, kita jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk solat. Perintah ini pada zahirnya difahamkan seakan-akan wajib bersolat di belakang makam Ibrahim. Seakan-akan macam telah wattakhizu, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, seakan-akan perintah wajib. Namun ulama berpendapat hanya sunat sahaja, kerana didapati Nabi SAW pernah bersolat di sisi Baitullah, bukan di tempat makam Ibrahim. Maka bila Nabi buat selain daripada makam Ibrahim, maka itu menunjukkan perintah itu bukanlah perintah yang wajib, melainkan hanya sunat semata-mata. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, pendapatku berbetulan dengan wahyu pada 3 perkara. Yakni pendapat Sayyidina Umar ni dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi ni sama dalam 3 perkara. Salah satu daripadanya ialah ayat ini, yakni ayat yang kita bacakan tadi, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla itu. Kerana apa? Kerana aku pernah mencadangkan kepada Nabi SAW supaya makam Ibrahim dijadikan tempat salat. Lalu akhirnya ayat yang ke-125 ini diturunkan dan juga dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manakala menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia kata menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang itu merujuk kepada tempat sembahyang yang lumrah, yang diketahui umum. Dengan erti kata kalau nak solat di bahagian Kaabah tu secara umumnya orang akan berbicara tentang makam Ibrahim lah. Kalau nak bersolat di bahagian itu setelah selesai tawaf. Ini sebagaimana jelas melalui sebab turun ayat yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana daripada penjelasan beliau boleh dirumuskan 4 perkara daripada bab yang berkaitan dengan makam Ibrahim ini. Iaitu yang pertama, tempat tersebut merupakan makam yang dikehendaki oleh ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Solat yang dimaksudkan di sini ialah solat yang mengandungi perbuatan rukuk dan juga sujud. Bukannya solat yang bermaksud semata-mata doa. Kerana as-solah juga bermakna doa. Jadi bila dikatakan wattakhizu min maqami Ibrahim musalla itu, maka dia merujuk kepada solat yang disertai dengan rukuk dan juga sujud, bukan hanya pergi berdoa sahaja di makam Ibrahim itu. Kemudian solat ini dilakukan selepas tawaf. Dan solat 2 rakaat selepas tawaf ini adalah dituntut. Menurut pandangan ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki dia kata ia adalah wajib. Sesiapa yang meninggalkan diwajibkan untuk membayar dam. Diwajibkan untuk membayar dam bagi ulama mazhab Maliki. Adapun kita mazhab Syafi'i, ianya adalah sunat yang dituntut. Maka kalau tak solat pada bahagian makam Ibrahim pun, maka ianya tidak dikenakan bayaran dam seperti mana mazhab Maliki. Kan haji ni dia ada rukun dan juga syarat kan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dia ada wajib haji dan dia ada rukun haji. Kalau rukun tinggal, kena ulang balik haji pada tahun tu tak sempurna. Tapi kalau wajib haji tinggal, apa yang kita kena buat? Kita kena bayar dam. Itu beza antara syarat rukun dan juga wajib. Okey, dan juga wajib haji. Jadi di sisi ulama mazhab Syafi'i dia tak kata benda tu wajib. Kalau dia kata benda tu wajib seperti mazhab Maliki, maka siapa yang tak solat 2 rakaat lepas tawaf tu, yang tak solat di bahagian makam Ibrahim, maka dia wajib untuk membayar dam. Okey. Al-Jassas daripada mazhab Hanafi mengatakan bahawa perintah Allah daripada firman-Nya yang bermaksud wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk bersolat. Zahirnya menunjukkan hukumnya adalah wajib. Itu yang disebut oleh kebanyakan para ulama secara zahirnya. Jadi maksud ayat tersebut ialah melakukan solat sesudah tawaf. Malah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan solat sedemikian di Baitullah. Yakni solat selesai tawaf tu Nabi tak buat di makam Ibrahim, tapi Nabi buat di Baitullah. Jadi ayat ini menunjukkan wajib solat tawaf. Manakala perbuatan Nabi SAW yang kadang-kadang mengerjakan solat di sisi makam dan kadang-kala di tempat lain menunjukkan solat di sisi makam itu, yakni di sisi makam Ibrahim itu tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Adapun menurut mazhab Maliki, solat itu adalah wajib. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, solat itu adalah sunat, dituntut dilakukan selepas daripada kita melakukan tawaf yang disebut sebagai tawaf kudum. Okey. Kemudian seterusnya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, tahhira baitiya, an tahhira baitiya, bersihkanlah rumah daku, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail bukanlah pemilik rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga mereka berhak mewarisi melalui pertalian keturunan. Tak berhak, kerana itu bukan hak mereka. Mereka tidak lebih daripada hanya sebagai penjaga yang menguruskan rumah ini untuk menyediakannya kepada para pengunjung yang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah Allah ini perlu disucikan daripada kotoran najis zahir yang menghalangnya sah solat, dan dalam masa yang sama perlu disucikan juga daripada najis batin,
seperti syirik dan juga memuja berhala. Perintah ini pada mulanya dituju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, kerana mereka berdua merupakan pengasas ataupun pembinanya. Kemudian tugas ini menjadi tanggungjawab sesiapa sahaja yang menjaganya selepas daripada itu. Sesiapa sahaja yang menjaganya selepas daripada itu. Jadi amalan penyembahan berhala dalam kalangan orang Arab ni begitu meluas selepas daripada era Nabi Ismail alaihi salam. Mereka menerimanya daripada umat yang terdahulu, seperti berhala Wudda, Suwa'an, Yaghusa, Ya'uqa dan juga Nasra. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Nuh kan? Dalam surah Nuh, surah Nuh ke surah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Nuh kan? Surah Nuh. Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra tu. Ada ayat dia tu. Saya lupa dah tuan-tuan. Tapi dalam ayat itu diceritakan tentang apa? Tentang 5 berhala. 5 berhala yang asalnya berasal daripada orang soleh. Orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Okey, yang hidup pada zaman sebelum Nabi Nuh ke lepas Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya dia merupakan orang soleh. Bukan. Dia hidup sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam datang untuk membanteras budaya yang menyembah orang soleh tu. Asalnya orang soleh, kemudian orang soleh tu mati. Bila mereka mati, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, orang kampung tu rindu kepada mereka. Lalu syaitan datang membisikkan kepada mereka, kalau kamu rindu, buatlah patung. Kurang-kurangnya kamu boleh tengok dan lepaskan kerinduan kamu. Dia gitu cerita asalnya. Mula-mula tu okey, tapi lama-kelamaan tujuan asal orang yang membina untuk melepaskan rindu itu berubah menjadi kepada penyembahan. Menjadi kepada penyembahan. Dan berhala-berhala ini dia tenggelam bila berlakunya banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dia tenggelam, tapi akhirnya dia dikorek balik selepas daripada itu pada zaman jahiliah lah. Pada zaman jahiliah dikorek balik dengan bantuan jin dan juga syaitan yang membantu seorang lelaki untuk melakukan pencarian patung-patung berhala ini. Jadi berhala-berhala ini wujud sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian tersebar di kalangan suku-suku Arab. Ibnu Abbas menyatakan berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam kini berada pada kabilah-kabilah Arab. Berhala Wudda dijaga oleh kabilah Kalbu di Dumat Al-Jadal. Berhala Suwa'an dijaga oleh kabilah Huzai. Berhala Yaghutha dijaga oleh kabilah Murad. Kemudian berpindah kepada jagaan kabilah Wutaif di negeri Sabak. Ya'uqa dijaga oleh kabilah Hamdan. Bukan waris. Bukan waris kan. Dijaga oleh kabilah Hamdan. Berhala Ya'uqa. Dan berhala Nasra ada pada kabilah Zi Al-Kilab. Semua berhala ini merupakan nama orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan setelah mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya supaya mendirikan patung-patung pada tempat tinggal mereka dengan memakai nama-nama mereka. Lalu dibuat patung-patung. Tetapi pemujaan hanya berlaku selepas kematian mereka, yakni berlaku selepas kematian kaum yang membina dan juga mengukir patung orang-orang soleh itu. Maknanya bila ilmu tentang patung itu hilang, apa yang terjadi? Orang mula menganggap patung itu merupakan tempat untuk menghubungkan antara mereka dengan Tuhan. Lalu bermulalah penyembahan berhala dalam sejarah kehidupan manusia. Orang Arab menambahkan lagi beberapa berhala kaum Quraisy dengan berhala-berhala terdahulu. Seperti Latta, tu berhala Latta dan juga Uzza tu yang ada dalam kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipaksa. Manat dan juga Hubal. Berhala Manat, ni sebab sebahagian melarang meletak nama Abdul Manaf kerana merujuk kepada nama berhala. Okey. Tapi kalau dah bubuh tu nak buat macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah? Kita bubuh tu bukan dengan niat untuk menamakannya dengan berhala, tapi dengan niat untuk menamakannya dengan nama yang baik. Mungkin kita tak tahu dan sebagainya. Jadi berhala Manat merupakan berhala yang paling tua. Didirikan di pesisiran laut di antara Mekah dan juga Madinah. Dia berada di kawasan pesisiran laut, tepi laut antara Mekah dan juga Madinah. Orang Arab sangat suka memuja berhala ini, terutamanya kabilah Aus dan juga Khazraj yang merupakan
mereka yang mendiami bumi Madinah pada ketika itu. Pada tahun pembukaan Mekah, Rasulullah mengutus Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu ke tempat ini, ke tempat berhala manat tadi untuk merobohkannya. Tu yang pertama. Adapun berhala Latta, dia terletak di Taif. Ia berupa batu besar berbentuk segi empat. Batu besar berbentuk segi empat di bawah jagaan kaum Thaqif. Mereka membina bangunan di sekitar berhala itu dan mereka mendewa-dewakannya. Mereka menghubungkan nama-nama orang dengannya seperti Zaid al-Latta, Ta'im al-Latta dan sebagainya. Dan setelah kaum Thaqif memeluk Islam, Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk meruntuhkan dan juga membakar berhala tersebut. Batu besar berbentuk segi empat pun mereka boleh sembah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian berhala Al-Uzza pula lebih muda usianya daripada berhala Latta. Letaknya di lembah Nakhlah, di bahagian atas Zatil Irqi. Di bahagian atas Zatil Irqi. Mereka membina bangunan di sekitar berhala itu dan mendakwa mendengar suara daripadanya. Kaum Quraisy amat suka memujanya. Yang ni berhala kaum Quraisy, Uzza ni, sangat suka memujanya. Dan setelah Mekah dibuka, Rasulullah mengutus Khalid bin Al-Walid untuk memusnahkannya. Lalu patung itu dimusnahkan dan penjaganya terbunuh sebelum sempat diminta untuk bertaubat dan sebagainya. Manakala berhala Hubal merupakan berhala yang terbesar antara berhala pujaan Quraisy. Berhala Hubal ini. Dan mereka menempatkannya di dalam Kaabah. Berhala ini diperbuat daripada batu akik berwarna merah yang berupa manusia. Yang ni berhala yang berupa manusia ni. Biasanya orang Arab membawa bilah-bilah kayu kepada berhala ini sebelum memulakan sesuatu perjalanan ataupun musafir, ataupun apabila berlaku sesuatu krisis antara mereka. Yang mereka cabut kayu mana panjang, kayu mana pendek tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia akan bawa bilah-bilah kayu tu. Abu Sufyan pada hari peperangan Uhud pernah mengangkat cogang kata hidup Hubal. Hidup Hubal. Dan sebagai jawapan balasnya, Nabi menyuruh para sahabatnya mengucapkan kata-katanya, Allahu Akbar. Allahul A'la, Allahu Akbar. Allah itu lebih tinggi dan Allah itu lebih besar. Sebagai balasan kepada kata-kata Abu Sufyan. Dan antara berhala pujaan Arab selain daripada yang kita sebutkan tadi, ialah berhala Isaf dan juga berhala Na'ilah. Ada lagi Isaf dan juga Na'ilah. Dikatakan dua berhala ini pada asalnya dua orang lelaki dan juga perempuan. Dua orang, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Mereka masuk ke dalam Kaabah dan berzina di dalamnya. Lalu diubah rupa mereka menjadi batu. Sebab tu orang-orang Arab takut nak runtuhkan Kaabah pada peringkat awal. Takut kerana mereka percaya. Mereka percaya siapa yang buat jahat dalam Kaabah ataupun kawasan Kaabah, Tuhan boleh balas mereka serta merta. Okey. Jadi mereka berzina dalamnya, lalu diubah rupa mereka menjadi batu. Lalu batu itu dikeluarkan dan diletak di luar Kaabah untuk dijadikan pengajaran pada peringkat awal dia. Setelah berlalu masa yang lama, akhirnya batu yang asalnya nak dijadikan sebagai pengajaran tadi dipuja dan juga disembah. Dipuja dan juga disembah. Itu Asif dan juga Na'ilah. Asif dan juga Na'ilah, dua berhala yang wujud juga di semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Meskipun banyak berhala dan luas sekali penyebarannya di negara Arab, namun masih ada manusia yang terpelihara daripada memuja berhala dan kekal dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan doanya, Rabbi ja'al haza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini aman damai dan jauhkanlah aku dan anak-anak aku daripada menyembah berhala. Maknanya ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang Allah perkenankan kepada sebahagian pihak, dan ada yang Nabi Ibrahim alaihissalam doakan itu tak terkena kepada sebahagian pihak yang lain. Yang mengikuti jahiliyah, maka mereka akan menyembah berhala dan tak termasuk dalam kategori mereka yang terkena dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penyembahan berhala itu berkekalan sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir yang menyeru manusia kepada akidah tauhid dan membersihkan bumi Mekah daripada berhala dan juga penyembah-penyembahnya. Seperti mana firman Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah pasti akan menyempurnakan cahaya dia.
Dan itu satu keyakinan yang perlu kita letakkanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di sebalik ujian, cabaran, di sebalik fitnah yang menimpa umat Islam pada hari ini, di sebalik ketidaksatuan umat Islam dalam menghadapi isu-isu umat, di sebalik perpecahan dan juga perbalahan, kita kena percaya bahawa suatu masa nanti Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya, sekalipun tidak disukai oleh orang-orang, tidak disukai oleh orang-orang kafir. Mereka suka melihat kita berpecah belah, terutamanya kafir yang memerangi umat Islam lah. Mereka suka melihat negara-negara Arab tidak bersatu. Mereka suka. Tapi insya-Allah sampai masanya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan pemimpin yang mampu untuk menyatukan dunia Islam dan juga umat Islam. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis ni lemah, tak berapa kuat, tapi ulama kata boleh digunakan sebagai fadail amal, yakni penambah perisa dalam amalan, dan juga boleh dijadikan sebagai pengajaran. Yang mana Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang zaman fitnah. Akan berlaku zaman fitnah. Kemudian para sahabat tanya kepada Nabi, ma mukhrija minha, bagaimana cara untuk keluar daripada fitnah tersebut? Lalu Nabi SAW kata, kitab Allah lah. Kitab Allah itulah yang akan menjadi pemutus kepada segala-galanya. Kitab Allah itulah yang akan memberi hidayah kepada mereka yang ingin mengikutinya. Dan kitab Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membantu mengeluarkan manusia daripada kesengsaraan, daripada permusuhan dan sebagainya. Dan kita percaya mudah-mudahan suatu masa bila Allah dah menyempurnakan cahayanya, insya-Allah akan muncul orang yang akan menguatkan kembali peranan umat Islam di dalam dunia ini. Dan setelah dibersihkan bumi Mekah dan Kaabah daripada berhala dan ditempatkan dengan akidah tauhid, maka untuk siapakah Kaabah ini dibina? Maka barulah disebut lit-ta'ifin wal-akifin nawarruka'is sujud. Kaabah itu dibina untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang beriktikaf. Bila kita sebut tentang iktikaf ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, iktikaf selain daripada Kaabah, selain daripada Masjid Nabawi, selain daripada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa, itu adalah tempat yang paling afdal untuk iktikaf. Selain daripada itu, Masjid Jami' boleh, yakni masjid tempat didirikan solat Jumaat padanya. Dan boleh juga di surau-surau walaupun tidak didirikan solat Jumaat, tetapi didirikan solat 5 waktu padanya, juga boleh digunakan untuk beriktikaf. Adapun di surau RNR, di surau Petronas, di surau hotel, ataupun di surau tempat kerja, maka itu tak dibenarkan untuk beriktikaf, kerana itu bukan tempat yang biasa didirikan solat 5 waktu padanya. Adapun surau kita ni, kita memang dirikan solat 5 waktu. Surau mana-mana pun walaupun tak mendirikan solat Jumaat, maka boleh untuk beriktikaf padanya. Dan kalau kita masuk hari ni niat iktikaf, nak dengar duduk dalam majlis ilmu, maka insya-Allah kita ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Cuma yang lebih afdal adalah kita beriktikaf di Masjid Jami'. Kerana apa di Masjid Jami'? Sebab Masjid Jami' ni untuk solat Jumaat kita tak perlu keluar dan tak perlu memutuskan iktikaf kita. Kalau anda kata kita beriktikaf pada hari Jumaat, kalau di surau biasa kita kena keluar pergi ke masjid untuk solat Jumaat kan. Maka sebab tu dia kata yang afdal adalah di Masjid Jami', dan yang terpaling afdal adalah di 3 masjid yang kita sebutkan tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan ianya juga tempat untuk orang-orang rukuk dan juga sujud. Okey, jadi jika di rumah mereka tidak mempunyai suasana yang mengizinkan, maka Baitullah adalah memang tempat yang dikhususkan untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada anak-anak dan keturunannya yang beriman dan juga berakhlak mulia. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut, sikit lagi tuan-tuan, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al haza baladan amina. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman dan juga sentosa. Jadi ayat ini mengesahkan satu babak sejarah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mekah bersama-sama dengan keluarganya. Pada masa itu keadaan bumi Mekah masih dalam keadaan semula jadi, kering, tandus dan tidak berpenghuni. Jadi menyedari keadaan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah
agar menjadikan Mekah yang didiami oleh anaknya Nabi Ismail dan keturunannya itu sebuah negeri yang aman dan juga makmur. Dan apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberkatkan rezeki buah-buahan yang mewah dan kemakmuran kepada penduduk-penduduknya yang beriman sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahawa kemurahan Allah itu tidak hanya terbatas kepada hamba-hambanya yang mukmin, malah meliputi seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang cinta kepadanya maupun yang menentang dia. Maknanya nikmat Allah, Allah akan bagi kepada sesiapa sahaja. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Berikanlah rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu kepada golongan yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab, akan tetapi siapa-siapa yang kufur, siapa-siapa yang ingkar, Allah kata, aku akan bagi juga kepada mereka sedikit. Kemudian aku akan campakkan mereka ke dalam azab neraka kerana tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa agar nikmat-nikmat itu hanya diberi kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyahut doa itu dengan menegaskan bahawa orang kafir juga diberi nikmat yang sementara di dunia. Perbezaan antara nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin dengan orang kafir ialah kehidupan di hari akhirat. Contohlah kita kata kita doa hari-hari, ya Allah hancurkanlah Israel, hancurkanlah mereka, hancurkanlah Israel. Makin maju mereka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah tetap bagi. Allah tetap bagi. Kita orang Islam makin doa ke Allah, kita yang mundur sebab kita tak berusaha. Mereka berusaha, Allah bagi. Tapi bahagian mereka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk dunia sahaja. Disebabkan oleh kekufuran nanti di hari akhirat mereka akan ditimpa azab. Jadi orang kafir akan diseret ke dalam neraka pada hari akhirat nanti, biarpun mereka itu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, biarpun mereka itu dahulunya kaya raya, dilindungi keamanan dan juga kesejahteraan, biarpun mereka itu menikmati kuasa kepimpinan, kerana nikmat-nikmat itu tidak lebih hanyalah sebuah ujian yang dinikmati oleh mereka untuk melihat sejauh mana mereka mampu bertahan di hadapan gelombang penyelewengan terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bagi nikmat, dan Allah bagi nikmat tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala tidak dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Kalau macam tu, kenapa kamu tak bagi aku nikmat untuk aku berfikir dengan betul dan sebagainya? Maka Allah tetap bagi nikmat kepada mereka supaya nikmat-nikmat itu menjadi hujah ke atas mereka di hari akhirat kelak. Jadi wallahu taala alam. Habis ayat ini dan kita lihat kepada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang pertama, kepimpinan yang kukuh dan berupaya menegakkan keadilan ialah kepimpinan orang yang bersedia untuk menegakkan agama Allah, melakukan yang diperintah dan juga menjauhi yang dilarang. Adapun kepimpinan orang yang zalim dan tidak bersedia untuk menegakkan keadilan, tidak dijamin keutuhannya kerana kezalimannya membawa kepada kehancuran dan juga keruntuhan. Kemudian yang kedua, antara anugerah Allah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita ialah Kaabah lah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, sebagai tempat perhimpunan manusia. Di sana kita boleh bertemu dengan berbagai-bagai jenis manusia, berbagai puak, berbagai bangsa, berbagai budaya, dan kawasan aman. Merupakan satu nikmat yang wajib disyukuri oleh setiap mukmin. Kita bersyukur negara kita aman. Dalam masa yang sama kita bersimpati saudara-saudara kita di sana diserang. Maka keamanan ini kita harus jaga, dan kita mesti memastikan keamanan ini sentiasa berpanjangan. Kalau anda kata keamanan ini hilang, kita takut kita akan mengalami hidup yang sukar di negeri sendiri. Cuma apabila tiba masa terpaksa, seperti mana orang Palestin terpaksa berjuang untuk mendapatkan hak mereka, maka itu adalah jalan yang mereka pilih. Bukan mereka nakkan kepada peperangan, tapi mereka diserang. Maka itu adalah jalan yang perlu mereka hadapi untuk kembali mendapatkan keamanan. Jihad, salah satu tujuan jihad adalah untuk mencapai keamanan. Bukanlah tujuan jihad itu untuk memporak-perandakan keadaan. Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk berjihad bagi mencapai keamanan di Mekah dan juga di Madinah. Dan sebab tu dalam jihad
Tidak boleh bunuh kanak-kanak, tidak boleh bunuh orang perempuan, tidak boleh bunuh warga tua, tidak boleh bunuh orang yang tidak berperang, yang tidak ikut serta berperang, dan tidak boleh melakukan, kita kata, tidak boleh melakukan serangan ke atas tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat untuk merawat dan sebagainya. Dilarang memotong pokok, dilarang memutuskan sumber bekalan air dan sebagainya. Kerana apa? Kerana jihad dalam Islam, matlamat terakhir sekali adalah untuk mencipta keamanan setelah berlakunya pencerobohan demi pencerobohan yang dibuat oleh manusia. Manusia melakukan pencerobohan, maka jihad sebagai satu jalan untuk mencapai keamanan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kalaulah tidak kerana ada orang-orang yang melakukan amar makruf dan juga nahi mungkar, sudah tentu biara-biara, gereja-gereja dan juga rumah ibadah orang Yahudi dan juga Kristian pasti akan pasti akan dihancurkan. Tapi disebabkan adanya manusia yang melakukan tugas amar makruf dan juga nahi mungkar, maka keamanan itu sentiasa terpelihara dan juga keamanan itu sentiasa terjaga. Quran sebut dah benda tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita fahami keamanan itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Tetapi kalau anda kata kita terpaksa keluar untuk berperang demi untuk mempertahankan keamanan, maka insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti dulu setakat ni, insya-Allah kita bertemu lagi pada perbincangan ayat yang seterusnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Ada soalan tuan-tuan? Rumah marah. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti di sini dan sama-sama kita doakan untuk sahabat-sahabat kita di Palestin, saudara-saudara kita di Palestin sana, insya-Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddib syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya jabbar ya qahhar ya muntakim. Allahu ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara. Allahumma alaika bil amarikal mustakbirin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tubna ila Allah ورجعنا إلى الله وندم